Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita memperbanyakkan puji-pujian, tanda syukur kita kepada Allah pada petang ini. Sekali lagi kita dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis ilmu yang mana kita akan sama-sama mempelajari tentang beriman kepada para malaikat, yang kita letakkan tajuknya adalah mengenali makhluk yang bersayap. Dan kita bukan sekadar ingin mengenali, tetapi kita ingin meningkatkan kepercayaan kita kepada para malaikat, yang merupakan salah satu daripada rukun iman yang 6. Ini bermakna petang ini kita berada pada majlis ilmu yang berkaitan dengan akidah, yang berkaitan dengan iman. Moga-moga Allah merahmati kita, Allah mempermudahkan pembelajaran kita pada petang ini, Allah melapangkan dada kita. Dan yang kita juga mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kita ganjaran atas usaha kita sedikit sebanyak ini. Kita mengorbankan waktu petang yang sangat sesuai untuk kita berehat, waktu kita dengan kesibukan menguruskan urusan rumah, urusan anak-anak, urusan kerja dan sebagainya. Namun satu rahmat dari Allah, Allah masih lagi bagi kita peluang untuk kita manfaatkan waktu dan masa yang ada ini. Tuan-tuan, kita akan memasuki bab yang keempat pada petang ini. Cuma di dalam nota, nota yang kita akan rujuk pada petang ini adalah nota yang ke-8. Nota yang ke-8. Jadi sesiapa yang ingin mencetak nota ini sebagai rujukan, jadi tuan-tuan dan puan boleh mengambilnya di link Google Drive, tajuknya Nota Malaikat. So nanti lihat pada nota yang ditulis S8. Maksudnya nota yang ke-8, nanti boleh ambil nota tu di situ, yang mana sepatutnya kalau ikut kepada silibus yang pernah kita bincangkan sebelum ini, hari ini bukan bab 3, sebenarnya kita dah masuk bab ke-4. Jadi saya minta tuan-tuan dan puan padam yang bab yang ketiga ni. Dia sebenarnya kita dah masuk kepada bab yang ke-4. Bab ketiga sebenarnya kita dah pun selesai membincangkannya. Jadi saya dekat sini padam. Tuan-tuan buat bab ke-4. Bukan bab 4 lah, bab ke-4. Bab ke-4. Sebelum kita mula, izinkan saya menunjukkan kembali apakah senarai bab, ada berapa bab, dan apakah topik-topik yang ada pada setiap bab. Seperti mana petang ni kita akan belajar bab yang ke-4.
Baik. Sebelum tu juga, tuan-tuan, suara saya boleh didengari dengan baik atau bagaimana? Boleh dengar tak dengan baik? Mohon pengesahan tuan-tuan dan puan-puan. Tak boleh ada suara ya. Okay, kejap Oh, saya ni sekejap. Ni nota. Sekejap Saya mencari nota yang saya buka ni. Sekejap Sekejap. Okey, saya minta tuan-tuan dan puan-puan apa kata buka nota yang nota pertama. Maksudnya siri pertama, buka nota untuk siri pertama. Dekat nota tu kita boleh lihat senarai bab dan kandungan yang kita boleh kejap saya nak kena ambil nota dulu. Okey. Saya kongsikan nota ni. Mana nota ni? Sekejap Okey, sekejap. Mohon izin sekejap Saya mencari saya punya nota untuk siri 1. Ini siri 8. Ini nombor 8. Tapi suara saya memang jelas boleh dengar Okey. Okey, sekejap Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, saya akan tunjukkan nota siri pertama, nota yang pertama. Okey, kalau kita lihat dekat penghujungnya, cuba kita tengok senarai bab dia. Okey. Kita pergi kepada muka surat yang hujung. Selepas pada tajuk ni, muka surat nombor 15. Okey, cuba tuan-tuan perhatikan. Okey, siapa yang sudah dibuat, telah diprint nota ini, jadi mungkin tuan-tuan boleh tengok pada nota yang pertama, nanti tuan-tuan compile lah nota 1, nota 2 sampai nota nombor 8. Okey, kita lihat kepada bab. Okey, kita sebenarnya akan masuk bab yang keempat sebenarnya pada petang ni. Bab keempat takjuknya adalah ibadah para malaikat. Ini tajuk yang kita akan belajar pada petang ini. Maknanya kita telah selesai belajar bab yang ketiga pada minggu lepas. Kita dah selesai belajar. Jadi kita akan belajar bab yang keempat. InsyaAllah kalau Allah beri kita ada waktu lagi, kita mungkin akan terus masuk kepada bab yang kelima. Kalau tuan-tuan tengok pada nota nombor 8 tu, yang tuan-tuan yang kita rujuk pada petang ni, dalam nota tu sebenarnya sudah mengandungi maklumat untuk bab yang kelima. Saya tunjukkan saya tunjuk bab kelima tu. Okey. Ini sebenarnya betulkan ini sebenarnya bab 4. Okey, bab 5 di sini. Okey, kita lihat dulu kandungan nota ni sebelum kita mulakan pembelajaran kita. Okey. Tengok dekat muka surat nombor 9. Dekat muka surat nombor 9, nampak tak bab keempat? Bab keempat ni sebenarnya adalah bab yang kelima. Jadi saya minta tolong betulkan. Saya tersilap sebenarnya. Selepas saya semak buat kali kedua, saya dapati bab keempat ni sepatutnya bab kelima. Bab ketiga tadi sepatutnya adalah bab yang keempat. Jadi dekat nota nombor 8 sudah mengandungi sedikit topik dalam bab yang kelima. Kalau dalam bab kelima tu dia lebih kurang ada 1, 2, ada bertopik ketiga, 4, 5, 6. Dia sampai nombor 6. 6 ke 7, 6. Okey. Jadi cuba tengok balik pada senarai silibus kita akan belajar. Okey, jadi petang ni kita belajar bab 4. InsyaAllah kita akan belajar bab 4. Lepas tu, kalau ada sempat lagi waktu, kita terus masuk kepada bab yang kelima. Bab yang kelima ni kita akan terus pergi kepada tajuk apakah peranan
para malaikat ini kepada manusia yang paling pertama, Nabi Adam. Terus kita masuk kepada tajuk bagaimana malaikat ni dia berfungsi, apa tugas dia kepada anak-anak Adam. Lepas tu dekat tajuk kelima tu, hubungan malaikat dengan Nabi Adam alaihi salam dan keturunan Adam. Untuk bab yang kelima ni ada beberapa topik. Kita tengok topik tu. Cuma saya tidak nomborkan lah. Jadi kita kena letak nombor dia. Saya hanya letak macam gambar macam bulat ni kan. Tengok dekat sini. Ada banyak. Ni kalau kita letakkan nombor, ada banyak lah. Pertanyaan malaikat, sebagainya. Jadi insya-Allah dekat nota yang nombor 8 tu, kita cover dekat maklumat ni. Saya tunjukkan. Kita ni dulu, kita lihat isi kandungan nota tersebut, okay, supaya kita tahu ke mana hala tuju, kita nak rujuk dekat mana, kan? Mungkin ada orang mungkin ada di kalangan kita yang dia tak dapat tengok nota pada petang ni, dia cuma boleh mendengar. Jadi dia macam nak ulang semula, dia tahu macam mana nak rujuk, topik apa, bab yang keberapa. Okey. Jadi dekat nota yang nombor 8 tu ada maklumat ni. Pertanyaan malaikat, sujud kepada Nabi Adam, memberi arahan kepada Nabi Adam, memandikan jenazah Nabi Adam. Ada dekat nota yang ke-8 tu, termasuklah sampai kepada tajuk proses pembentukan manusia menjaga Adam, menjaga anak Adam. Ini nota yang sampai nombor 8. Ni. Nota yang berikutnya, maklumat berikut ni nanti saya akan beri pada minggu hadapan. Okey, jelas? Tuan-tuan tahu maklumat, jelas ya, tentang maklumat yang ada pada nota yang ke-8. Supaya saya memang perlu ambil sedikit masa menerangkan supaya kita semua dah tahu nak mana nak rujuk. So baru kita ready, kita nak belajar. Barulah kita mudah untuk belajar. Kalau tidak nanti kita mencari bab apa pula ni, topik apa pula. Jadi untuk mempermudahkan. Okey, jadi kita akan teruskan kepada tajuk pada nota yang ke-8. Okey, tahu ya? Okey. Ada pertanyaan? Sebelum kita mulakan, tuan-tuan dan puan-puan, boleh ikuti dengan baik, jelas, perlu penerangan lanjut atau bagaimana? Saya bagi peluang untuk sebelum kita mula. Okey. Tuan-tuan boleh memberi maklum balas tak? Maksudnya, tuan-tuan boleh bersuara kan? Okay. Seorang wakil mana ketua kelas? Ada ketua kelas pula, tak ada lah. Okey. Ketua tak boleh nak bersuara? Ke macam mana ni? Okey. Saya unmute . Assalamualaikum Ustaz. Ya. Waalaikumsalam. Oh, ada bersuara. Kejap. Saya nak tanya tentang kelas minggu lepas. Ustaz ada buat yang mengubah sikap dan ciri-ciri para malaikat, mengubah rupa bentuk, kecepatan, ilmu pengetahuan dengan disiplin. Sebab yang saya ingat Semula. Soalannya apa, Puan? Okey, tentang sikap dan ciri-ciri. Soalannya? Tentang sikap dan ciri-ciri para malaikat. Ustaz dengar saya ke? Sekejap. Semula, Puan? Bab ketiga ada lagi bulat. Semula? Mengubah rupa bentuk, kecepatan, ilmu pengetahuan dan juga disiplin. Jadi yang ini okey, boleh dengar tak suara saya? Saya dengar. Saya dengar Ustaz. Dengar. Saya dengar. Okey. Soalan semula, soalan. Okey, soalan saya, sikap dan ciri-ciri para malaikat yang Ustaz buat minggu lepas sampai ke sikap malu. Okey. Lepas tu ada lagi bulat yang mengubah rupa bentuk, kecepatan, ilmu pengetahuan dan juga disiplin.
Okey. Yang ni Ustaz tak buat ke ataupun saya yang miss kelas, saya pun tak pasti. Okey, begini. Mengubah rupa bentuk sebenarnya dia dah cover dekat tajuk ni, dekat tajuk keperluan makan dan minum. Maksudnya macam ni. Waktu kita cerita tajuk malaikat dia tak makan, dia tak minum, masih ingat kita bawakan ayat yang malaikat datang di rumah Nabi Allah Ibrahim, malaikat datang berjumpa dengan Nabi Lut alaihi salam kan dalam bentuk manusia. Yang Nabi Allah Ibrahim dia tak tahu pun tetamu yang datang rumah dia tu rupanya adalah malaikat yang menyerupai manusia. Jadi tajuk mengubah rupa bentuk ni maknanya malaikat dia boleh mengubah daripada makhluk yang ada sayap menjadi manusia yang biasa. Jadi dia dah cover tajuk tu dekat tajuk keperluan makan dan minum. Dan saya ada jelaskan sedikit sebanyak apa kaitan tajuk itu pada bab yang kedua ni dekat tajuk sini. Dan tajuk sini sebenarnya dia juga cover untuk tajuk yang mengubah rupa bentuk. Terima kasih banyak Puan kerana bertanya tu. Okey, faham jelas Ya, ya. Okey, tak apa. So nanti tulis dekat sini, tulis dekat nota ni, tulis rujuk, tulis kat situ, maksudnya dekat nota tu, tulis dekat bahagian nota tu, rujuk keperluan makan dan minum. Dekat situ ada jawapan dia. Mengubah rupa bentuk. Okey. Kemudian dari sudut ilmu pengetahuan, sebenarnya saya akan terangkan sebentar lagi, okey, ketika mana pada bab yang kelima, waktu kita belajar nanti bab kelima, yang malaikat dia akan bertanya tentang hikmah kenapa Allah nak ciptakan Adam. Lepas tu kan Allah Ta'ala minta kepada malaikat menyebut nama-nama benda kan. Ni nanti saya akan kaitkan dengan tajuk ilmu pengetahuan. Okey. Manakala untuk disiplin, untuk disiplin, kita kaitkan dengan integriti yang malaikat yang tentang syurga. Masih ingat lagi yang kita sebut bahawa malaikat tu apabila Allah perintahkan dia menjaga syurga, para malaikat tak pernah mengingkari perintah Allah. Maksudnya kalau pintu syurga tu mesti dibuka, Nabi SAW akan masuk dulu, maka misi Nabi dulu masuk dulu. Itu di antara contoh-contoh disiplin para malaikat. Termasuklah, kalau masih ingat, para malaikat ini dia beratur, dia buat soft. Masih ingat? Mereka sangat teratur. Itu juga dikaitkan dengan disiplin. Begitu juga waktu kita bawa contoh malaikat penjaga neraka seperti malaikat Malik. Dia tidak maksudnya dia tidak ada sifat bertolak ansur kepada penghuni neraka. Itu juga sebenarnya merujuk kepada disiplin. Okey, jelas? Okey Ustaz, terima kasih. Okey, jadi betul lah itu sebenarnya maknanya puan yang bertanya maksudnya sangat peka dengan apa yang saya tulis ni. Sebenarnya saya nak terangkan selepas ini, tapi tak apa. Jazakillahu khairah kerana mengingatkan saya, sebab kadang-kadang saya terlupa juga. Okey, alhamdulillah. Cuma yang kecepatan ni dia sebenarnya dari sudut kecepatan ni dia punya maklumat dia, maksudnya kedatangan malaikat tu dia datang dengan laju lah. Cuma nota tu nanti saya akan bagi tambahan dia untuk tajuk kecepatan para malaikat. Okey. Jadi maknanya setakat ni selesailah. Yang mulia dah belajar, berbakti dah, malaikat ni malu. Ni kisah Uthman, kisah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Mengubah rupa bentuk ni
dia merujuk kepada kedatangan malaikat kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Lut alaihi salam. Mereka boleh menyerupai manusia. Okey, ilmu pengetahuan nanti kita kaitkan dengan soal jawab tentang Nabi Allah Adam. Begitu juga dengan disiplin pun telah saya terangkan. Okey, jelas? Okey. Jadi kita terus kepada bab yang keempat. Sebelum tu ada apa? Ada siapa lagi yang perlukan penjelasan? Boleh tuan-puan kita bagi ruang supaya Assalamualaikum, kadang-kadang Ustaz. ya. Ustaz, Silakan. Ya. mengenai sifat malu tu kan, malaikat ni dia memang ada perasaan ke macam mana? Sebabnya adakah maksud Nabi apa tu? Bagaimana aku tak malu kepada dia yang malaikat pun malu kepadanya? Maknanya adakah maksud dari segi literal ataupun ada maksud di sebaliknya? Ya, dia kalau kita rujuk dah hadis tu memang Nabi sebut samalah. Maksudnya memang sifat malu dia macam ni. Malaikat dia ada perasaan takut tak? Dia takut. Maknanya takut tu perasaan kan? Begitu juga malaikat dia memang real. Dia mempunyai sifat malu. Jadi cuma kita tak boleh, maksudnya kita nak gambarkan malu dia tu malu macam mana wallahu a'lam, tapi dia memang perasaan malu. Sebab apa? Sebab kalau kita belajar panjang lebar kisah Osman ni walaupun dia dalam keadaan bersendirian, dia tetap jaga aurat dia. Kalau macam yalah, maksudnya kalau macam kita mandi contoh kan, kita yalah tak ada siapa-siapa, betul tak? Hanya kita saja. Jadi kadang-kadang aurat terbuka dah. Sebenarnya benda itu tak ada isu pun. Betul. Tapi itu ada pada sifat Osman. Jadi persoalan tadi, adakah sifat malu malaikat tu adalah perasaan? Ya, dia memang ada perasaan malu seperti mana mereka mempunyai perasaan takut kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Barakallahu fi Ustaz. Fikum barakallah. Okey. Ada lagi? Okey. Kita terus kepada bab yang keempat ya. Tolong betulkan dekat nota tu. Okey. Bab yang keempat, kita nak spesifik bentuk ibadah para malaikat. Okey, nombor 1. Okey. Para malaikat ni disebutkan di dalam Al-Quran, salah satu bentuk ibadahnya adalah mereka ini bertasbih dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya mereka mensucikan Allah. Okey. Maklumat ini ada dalam beberapa ayat di dalam Al-Quranul Karim. Kenapa kita perlu sebut ayat Al-Quran? Kerana ayat Al-Quran merupakan sumber utama kepada kita dapat mengetahui tentang para malaikat. Kerana para malaikat adalah perkara gaib. Kalau Allah tak bagi tahu, kita pun tak akan dapat tahu. Kalau Allah bagi tahu, kita akan dapat tahu. Sama ada kita dapat tahu di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi ibadat yang spesifik yang Allah sebut terang-terang dalam Quran, mereka ini sentiasa bertasbih. Okey, rujukannya tengok dalam surah Ghafir. Okey, ayat yang ke-7. Allah Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yahmilunal 'arsya. Para malaikat yang memikul arash. Yakni para malaikat yang memikul arash. Okey. Arash, apa itu arash? Arash merupakan makhluk Allah yang paling besar sekali. Dalam makhluk Allah yang Allah pernah cipta, yang paling besar adalah arash. Okey. Ada malaikat yang Allah tugaskan dia memikul arash. Okey, berapa ramai? Sekejap lagi kita akan kupas. Allah bagi tahu malaikat yang memikul arash wa man haulahu,
Dan malaikat yang berada di sekeliling arash itu, mereka buat apa? Yusabbihuna, sentiasa bertasbih, bihamdi rabbihim, dengan memuji Rabb mereka, wa yu'minuna bihi, dan mereka beriman kepadanya. Lepas tu ayatnya panjang lagi. Tetapi kita potong ayat dia kerana kita nak fokus kepada dalil di mana menunjukkan ayat yang malaikat bertasbih, mereka memuji Rabb mereka. Di sini dalil terang-terang menyebutkan. Okey, cuma bagaimanakah lafaz tasbih? Adakah mereka menyebut subhanallahi wa bihamdihi, subhanallah dan sebagainya? Wallahu ta'ala alam. Okey, kalau kita baca pentafsiran Al-Imam Tabari, dia kata para malaikat mereka bertasbih seperti mana Allah mengilhamkan para malaikat tu memang secara automatik mereka bertasbih pada Allah Azza wa Jalla dengan memuji Allah. Bentuk spesifik tasbih tu wallahu ta'ala a'lam. Okay, nanti kita baca hadis, kita akan jumpa nanti antara bentuk tasbihnya. Okey. Kita kukuhkan maklumat ayat 40 surah Ghafir ni, ayat nombor 7 surah Ghafir ini, kita tengok apa ulasan Ibnu Kathir. Okey, Ibnu Kathir rahimahullah dia mengatakan, dia kata Allah Ta'ala telah bagi tahu tentang para malaikat yang dekat dengan Allah, al-muqarrabin. Ada malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah. Di antaranya adalah malaikat para pemikul arash. Okey. Dan para malaikat yang berada di sekelilingnya dipanggil al-karubiyin. Okey. Bahawa mereka selalu bertasbih dengan memuji Rabb mereka. Kenapa mereka bertasbih? Ini jawapan dia. Mereka menggabungkan antara tasbih, yang tasbih itu menafikan segala kekurangan bagi Allah, dengan mereka memuji Allah, yang mana memuji Allah itu menunjukkan penetapan, pengakuan, pengiktirafan sifat-sifat terpuji bagi Allah. Okay, ini kita fahamlah fungsi tasbih dengan fungsi tahmid. Okey. Berapa lama mereka bertasbih? Hanya adakah pagi saja? Adakah petang saja? Sekejap lagi kita akan ulas. Okey. Sebelum kita teruskan, izinkan saya menyebutkan secara tidak langsung malaikat pemikul arash ini berapa ramai. Okey. Dalam surah Ghafir, kita hanya jumpa Allah kata, yahmilunal arsha, yang membawa, yang memikul arash. Tapi Allah tidak sebut berapa. Jawapannya berada pada surah Al-Haqqah ayat nombor 17. Okey, Allah Ta'ala berfirman, wal malaku ala arjaiha wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Okey, ada perkataan samaniyah. Samaniyah ni maknanya adalah 8. Okey, kita tengok terjemahan dia. Sedangkan para malaikat mengawal di segala penjurunya. Okey, penjurunya kalau boleh tulis dekat nota tu. Penjurunya, nya tu merujuk kepada apa? Nya dekat sini dia merujuk kepada langit. Ini ayat ni dia berkaitan dengan kejadian sewaktu kiamat. Ketika mana langit sudah terbelah pada hari kiamat, maka di penjuru-penjuru langit itu ada malaikat yang kawal dia. Okey. Dan pada hari itu juga arasy Tuhan dipikul oleh
malaikat. Arasy Tuhan dipikul oleh 8 malaikat. Malaikat apa? Malaikat pemikul arasy lah. Okey, ditulis sini 8 kan? Okey. Adakah makna 8 merujuk kepada bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Ataupun 8 ni merujuk kepada apa? Okey, saya minta tolong salin ya. Okey. Ada 2 pandangan di kalangan para ulama tafsir apa makna 8 ni. Okey. Saya rujuk maklumat perbincangan ni dalam tafsir At-Tabari. Okey, Al-Imam At-Tabari beliau mengatakan maksud 8 malaikat yang pikul arasy Allah Taala suatu hari kiamat nanti. Okey, hari kiamat nanti tu 8. Apa makna 8 dekat situ? Okey, pendapat pertama mengatakan 8 tu maknanya 8 baris. Bukan 8 merujuk bilangan malaikat, tapi 8 tu adalah 8 baris. Dalam satu baris ada berapa malaikat? Wallahu ta'ala a'lam. Okey, jelas. Pendapat pertama kata 8 dekat situ maknanya 8 baris para malaikat yang akan pikul arasy Allah. Berapa jumlah sebenar malaikat yang berada pada 8 baris tu? Wallahu ta'ala a'lam. Okey. Pendapat pertama ni ia didokongi oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan juga pendapat tabi'in Ad-Dhahhak. Itu nama scholar, nama ilmuwan yang mengatakan 8 dekat situ adalah 8 baris. Kita kena kodekan siapa sarjana yang membuat interpretasi seperti itu. Okey, sebab kita sebagai orang yang awam, okey, maka kita perlu ada rujukan dia. Okey, rujukan dia bukan calang-calang lah. Ibnu Abbas, sahabat yang sangat pakar dalam bidang tafsir. Ad-Dhahhak, anak murid kepada sahabat. Okey, itu pendapat pertama. Pendapat kedua kata 8 tu maknanya 8 lah. 8 malaikat, 8 malaikat. Okey. Pendapat kedua ni ia didokongi oleh Ibnu Zaid rahimahullah. Okey, tulis kat situ. Ibnu Zaid rahimahullah. Dan kita nak pilih pendapat yang mana antara kedua tu, saya pun tak boleh nak bagi tahu jawapan dia. Sebab apa? Sebab waktu rujuk dalam tafsir At-Tabari, tuan-tuan kena ingat ya, dalam bidang tafsir, okey, ulama yang sangat otai, kita panggil ulama tafsir yang memang dia sangat terkenal, okey. Maknanya kalau kita nak rujuk tafsiran ayat ni, rujukan yang jangan tinggal At-Tabari lah. Kat situ. Jadi kalau sebut Tabari, siapa pelajar-pelajar yang belajar dunia tafsir, dia akan tahu Imam Tabari. Kalau sebut Tabari ni macam, dia bukanlah ulama contemporary, dia di antara ulama yang awal-awal. Okey, tetapi tidaklah semestinya pendapat Tabari ni semua kita boleh pegang cara muktamad, tetapi dia tu sendiri At-Tabari tu memang dalam dunia ilmu, dalam bidang Quran, Tabari tu dijadikan orang ambil pendapat dia dulu. Jadi Imam Tabari, isu dia adalah Al-Imam Tabari ketika dia bawa 2 pendapat tadi tu, dia tidak memilih mana satu yang lebih rajih, yang lebih tepat. Jadi saya sebutkan kedua-duanya. Okey, jelas 8 tadi? Okey. Boleh sempat salin tak? Okey. Ada pertanyaan? Boleh saya teruskan? Boleh Ustaz. Boleh Okey. Siapa boleh kongsikan? Okey, siapa boleh kongsikan bagaimana
fizikal malaikat pemikul arash. Kita dah belajar, ada maklumat tu dalam nota nombor 2. Okey. Tengok balik dekat silibus bab yang kedua. Okey. Dekat nota yang kedua, waktu kita bincang tajuk ni. Waktu kita bincang tajuk topik saiz fizikal malaikat. Waktu kita bincang tajuk saiz fizikal malaikat, kita ada datangkan hadis Nabi SAW, hadis sahih riwayat Abu Dawud. Nanti tengok balik nota yang kedua. Yang malaikat pemikul arash ni, siapa boleh kongsikan dia punya besarnya malaikat pemikul arash? Tuan-tuan, siapa boleh sebutkan? Kalau tak ada siapa nak sebutkan, saya tak teruskan lagilah ni. Saya nak tengok tuan-tuan. Ingat tak? Kalau tak ingat, cepat-cepat. Tengok nota yang kedua. Ada tak? Siapa boleh kongsikan? Okey Ustaz, saya bagi tahu. Okey, silakan. Puan Fuzia. Saya. Besar tubuhnya memenuhi antara langit dan bumi. Yang tu puan rujuk pada mana tu? Yang ni dalam nota Ustaz yang nombor 2 tu lah. Cuba tengok yang malaikat pemikul arash tu. Pemikul arash. Okey. Ya. Yeah. Jarak sesungguhnya, okey. Aku diizinkan untuk menceritakan salah satu malaikat Allah pembawa arasy. Okey, betul. Sesungguhnya jarak antara telinga sampai ke bahunya sejauh perjalanan 700 tahun. Okey, betul. Jazakillahu khairah Puan Fuzia. Betul puan. Okay, Hadis tu Nabi sebut jarak antara telinga malaikat pemikul arash dengan bahu dia saja adalah sejarak 700 tahun perjalanan. Maknanya besar tak malaikat pemikul arash? Dia punya besarnya malaikat pemikul arash itu. Sekadar itu saja yang kita ada maklumat tambahan fizikal malaikat pemikul arash. Okey. Jadi secara tidak langsung, okey, kita dah cover tajuk ni. Nanti kita akan belajar bab nombor 7. Okey, saya paparkan silibus Saya paparkan senarai bab. Tengok nota yang pertama, muka surat nombor 16. Nanti waktu kita belajar bab yang ke-7, okey, kita akan belajar tajuk selain malaikat ni dia menjaga manusia, bertugas dengan anak-anak Adam, mereka juga ni sebenarnya ada menjaga alam. Seperti mana ada yang memikul arash, ada yang menjaga gunung ganang, ada yang menurunkan hujan. Ni nanti kita akan belajar. Jadi secara tak langsung, tajuk petang ini kita dah cover tajuk ni. Bab yang ke-7 tu topik memikul arash. Jelas ya? Dekat sini tajuk dia. Okey, nanti tulis dekat sini, sila rujuk nota 8. Muka surat nombor 2. Dan rujuk nota nombor 2. Muka surat, Puan Fuzia boleh sebutkan tak muka surat berapa nota nombor 2 yang hadis yang ada pasal malaikat pemikul arash tu? Sekejap Ustaz, saya tengok balik. Okey, boleh Puan, boleh. Tak ada muka surat. Nombor 4. Muka surat berapa? 4. Muka surat nombor 4. Okey, jazakumullahu khairan. Kena tulis. Itu memang kaedah belajar. Tulis baik-baik. Sebab lepas ni dah boleh mengajar semula, dah boleh sampaikan maklumat ni pada orang lain. Okey, sebab susah kita nak dapat belajar tajuk pasal malaikat ni. Okey, jadi kita ambil peluang ni, kita belajar betul-betul.
saya pun, terutama saya yang memang nak belajar ni, kita sama-sama dapat manfaat. Okey. Jadi kita teruskan lagi. Boleh tuan-puan ya? Okey, suara saya dengar jelas tak? Pasal saya tak pakai headphone ni. Saya terus kepada audio dekat laptop. Jelas ya? Jelas. Okey, jelas. Alhamdulillah. Okey. Sekarang kita nak tengok satu lagi ayat lain yang Allah mengatakan malaikat ni memang mereka bertasbih. Kita tengok dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-5. Surah Asy-Syura ayat nombor 5. Okey, kita ambil yang di hujung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Okey. Kalau dalam nota saya letakkan titik ni, maknanya ayat tu panjang lagi. Tapi saya potonglah. Okey. Kalau dekat terjemah pun saya buat titik, maksudnya patutnya terjemahannya ada lagi ya. Okey, ni saya bagi tahu awal-awal macam mana nak merujuk kepada nota. Nanti takut kita hafal ayat 5 sampai Rabbihim saja, tapi ayat tu dia panjang lagi. Okey, apa maknanya? Malaikat-malaikat sentiasa bertasbih dengan memuji Rabb-Nya. Ingat, perkataan malaikah, okey, malaikat tu bukan bermakna satu malaikat, tetapi kita dah sebut dah. Masih ingat lagi bilangan malaikat. Masih ingat kan? Bilangan malaikat. Bayangkan. Langit pertama, langit kedua, sampai langit ketujuh. Bagaimana kalau, contoh kalau kita dengar orang berzikir kan, kita dengar orang berwirid kan. Kalau lah kita dengar ramai-ramai baca kan. Contoh kalau macam kita baca petang ni sama-sama kan. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallah kan. Kalau kita dengar suara ramai, bayangkan tuan-tuan, kalau para malaikat yang mengucapkannya. Bayangkan, Tuhan kata para malaikat. Macam mana alam langit ini sentiasa dipenuhi kedengaran malaikat-malaikat yang memuji Tuhan. Hebat tak Tuhan? Agung tak Tuhan, tuan-tuan? Okey, kalau kita nak tengok bagaimana bergemanya, bagaimana Allah Ta'ala ni dipuji, Allah Ta'ala ni disucikan, Allah Ta'ala ni bukan kadang-kadang. Tetapi kita tengok para malaikat ni bertasbih tak pernah putus, sama ada siang ataupun malam. Cuba terbayangkan, kita kalau tasbih pada Allah pun, kita kadang-kadang lepas solat sikit, betul tak? Kadang-kadang kita tak bertasbih, kita tidak mensucikan Allah 24 jam. Tetapi para malaikat, mereka mensucikan Allah 24 jam. Kita nampak tak keagungan Allah? Hebatnya Allah ni di alam langit tu. Kalau kita belajar Al-Mulk, kita faham. Di tangan Allah ni segala kerajaan. Kerajaan di langit tu. Mulianya Allah. Kita bayangkan, kalau macam kita puji kan, kita puji, kita puji. Bayangkan kalau malaikat yang mensucikan Allah. Tak pernah putus. Okey, sekarang kita nak cari rujukan dia, fakta dia. Di mana yang kata malaikat ni tak pernah berhenti memuji Allah? Tak kira siang dan malam? Jawapannya, kalau kita rujuk dalam muka surat ketiga, kita rujuk dalam surah Al-Anbiya ayat nombor 20. Allah Ta'ala berfirman, yusabbihuna al-laila wan-nahar la yafturun. Mereka selalu bertasbih malam dan siang dengan tidak berhenti-henti. La yafturun ni maknanya tak berhenti-henti. Tak ada istilah penat. Tak ada istilah boring. Tidak ada para malaikat. Cuba kita
kita renung sejenak, kan, kita fikir, cuba kita bayangkan, cuba kita maksudnya kita hayati, kan, pada ayat ni. Oh, bagaimana para malaikat tak pernah berhenti-henti mereka bertasbih kepada Allah, kan, malam ke siang. Sebab itu Allah Ta'ala bagi tahu dalam surah Fussilat ayat nombor 38. Kalau manusia dekat muka bumi ni, kalau mereka tak nak bertasbih pada Allah, tidak tergugat sedikit pun akan keagungan Allah. Dah faham tak? Sebab apa, tuan-tuan? Sebab Allah Ta'ala sebut dalam surah Fussilat ayat nombor 38. فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا, jika mereka tetap sombong, di kalangan orang-orang kafir khususnya, فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ, maka, bukan mara ni, maka para malaikat yang ada di sisi Rabbmu, yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahar wa hum la yas'amun, tetap bertasbih kepada Allah pada waktu malam dan siang, bahkan mereka tidak pernah jemu, tidak pernah letih. Kita bayangkan hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, Allah Ta'ala ni dia tak perlu pun makhluk-makhluk bertasbih pada Allah sebenarnya. Allah Ta'ala ni kalau kita buat ketaatan, dia bukan bermakna Allah perlukan ketaatan. Kalau kita tak taat pada Allah pun tidak mengganggu sedikit pun akan kehebatan Allah. Kita faham tak maksudnya? Tapi bayangkan para malaikat yang sentiasa membesarkan Allah Azza wa Jalla. Itulah para malaikat yang kita diajar beriman dengan malaikat, beriman dengan malaikat, beriman dengan malaikat. Daripada kita belajar tajuk malaikat inilah, kita lebih dapat mengenali keagungan dan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Okey, tuan-tuan puan. Jadi kitalah sepatutnya kena mengambil peluang untuk bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, kita rujuk satu lagi ayat. Okey, ayat dalam surah Saffat ayat nombor 165 hingga ayat 166. Okey, ayat spesifiknya ayat 166 dalam surah Saffat. Kita baca Al-Quran, kan, tapi kita tak, sebab kita tidak fokus kepada memahami ayat. Tapi kalau kita sampai kepada ayat nombor 166 surah Saffat ni, ingat tentang surah Saffat, surah malaikat. Surah cerita tentang malaikat. Okay, kita dah sebut dalam kelas yang lalu, siri yang ke-11, bahawa di antara ciri para malaikat ni, mereka ini akan berada di dalam saf. Bukan saf yang biasa-biasa. Saf yang paling lurus, yang paling tepat adalah safnya para malaikat. Kita dah sebut, kan, hadis yang Nabi ajak para sahabat kalau buat saf, tiru saf para malaikat. Ya, Allah mengatakan, wa inna lanahnu saffuna, dan sesungguhnya kami, iaitu para malaikat, benar-benar sentiasa berbaris. Okey, berbaris ni juga merujuk kepada cara para malaikat beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Okey, lepas tu ayat 166. Wa inna lanahnul musabbihun, dan sesungguhnya kami benar-benar sentiasa bertasbih. Okey. Dapat jelaskan tentang ayat ni? Okey. Kita baca sekejap apakah komentar tafsiran kepada ayat 166 ini, 165 dan 66 surah Saffat ini. Kita tengok apa kata Ibnu Kathir. Ibnu Kathir kata apa? Ayat ni maknanya, maksud ayat itu, kami berbaris
lalu kami bertasbih kepada Rabb seraya memuji, mensucikan dan membersihkan Allah daripada segala kekurangan. Kami sedar bahawa kami adalah hamba Allah. Kami sedar kami sangat memerlukan Allah dan selalu tunduk di hadapan Allah. Maknanya mereka berbaris ni buat apa? Berbaris lalu kami bertasbih. Maknanya mereka bertasbih dalam keadaan sambil berbaris. Cuba tuan-tuan kalau sempat ya tuan-tuan tengok waktu hari perbarisan menyambut kemerdekaan ke apa semua, cuba tuan-tuan tengok macam mana persembahan orang berbaris. Kita tengok negara-negara yang betul-betul, kita tengok China ke apa semua, cuba tengok macam mana mereka berbariskan. Dia punya gerak dia tu, gerak langkah dia. Angkat kanan, angkat kiri, tengok berbaris dia. Kita pun rasa, takjubnya. Itu baris manusia. Macam mana kalau barisnya para malaikat? Kan? Mereka memuji Allah Azza wa Jalla. Kita tak dapat nak bayangkan. Maksudnya kita tengok di atas langit ni macam tak ada apa-apa berlaku kan. Diam je. Yang kita tahu hujan turun. Kita tahu matahari terbit. Rupa-rupanya di langit ni tempat tinggal malaikat ni. Ya Allah. Kita jam pukul berapa sekarang ni? Tengok ada dekat 3:30 3:30 ni. Tidak pernah putus-putus para malaikat berbaris. Mereka bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Okey. Kalau orang tanya, kenapa mereka bertasbih kepada Allah? Kata para ulama, mereka bertasbih kepada Allah kerana tasbih merupakan zikir yang paling utama. Ini berdalilkan hadis riwayat Muslim, okey, hadis riwayat Muslim yang mana Abu Zar radhiyallahu anhu dia pernah berkata, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya. Okey, Abu Zar dia merekodkan, maksudnya dia meriwayatkan, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya. Ditanya tentang apa? Ayyul kalami afdal? Perkataan, zikir apakah yang paling utama? Maka apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mastafallahu limalaikatihi aw liibadihi. Apa jawab Nabi? Perkataan, ucapan yang paling utama kata Nabi adalah ucapan yang dipilih oleh Allah untuk malaikatnya atau kepada para hambanya, iaitu Subhanallahi wa bihamdih. Ini ucapannya. Subhanallahi wa bihamdih. Maknanya apa? Maha suci Allah dan segala puji baginya. Jadi kalau kita rujuk hadis ni, kan, apabila sahabat ditanya, apabila Nabi ditanya perkataan apa, mana ucapan, dan zikir apa yang paling utama, maka Nabi kata zikir yang paling utama adalah zikir yang telah Allah pilih untuk malaikat dia buat. Apa dia? Para malaikat tu bertasbih memuji Allah. Lepas tu Nabi buat contoh. Maknanya, kalau kita rujuk pada hadis ni, mungkin tasbih dengan memuji Allah mungkin bunyinya Subhanallahi wa bihamdi. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Okay, hadis riwayat Muslim. Okey, jelas saudara perempuan? Jadi sedikit sebanyak kita pun tahu tahap tingginya ilmu para malaikat dalam dia mengenal Allah. Mereka sangat kenal Allah. Sebab tu mereka mensucikan Allah, mereka memuji Allah, mereka mengagungkan Allah siang, malam, pagi, petang, 24 jam. Tidak pernah penat, tidak pernah jemu, tidak pernah berhenti. Kalau kita fahamlah macam ni, ya Allah, sepatutnya kita ni lah yang sepatutnya kena banyakkan bertasbih memuji Allah Azza wa Jalla. Sebab kita memerlukan Allah.
kita memerlukan ganjaran daripada membesarkan Allah. Jadi moga-moga tajuk ni dapat membesarkan iman kita. Kita rasa takjub, kita rasa kagum kita kepada Allah Ta'ala tu semakin lama semakin besar. Semakin lama semakin mendalam. Jadi apabila semakin besar, semakin mendalam, itu yang kita jadi semakin kebergantungan kita kepada Allah, semakin dekat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Okey, kita habis untuk contoh ibadahnya para malaikat adalah sentiasa bertasbih dengan memuji Allah pada waktu malam dan pada waktu siang. Kita masuk kepada bentuk ibadat yang kedua. Okey. Ada sebarang persoalan sebelum kita pergi kepada ibadat yang kedua? Jelas, tuan-tuan dan puan? Yalah Ustaz. Okey. Cumanya yang ayat surah Al-Baqarah ayat 30 tu, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ada beza tak Ustaz? Bertasbih dan mentakdiskan tu. Sucikan wa nuqad. Dia dari sudut dengan maklumat ni dia samalah. Dari sudut tu, dari sudut mereka mengakui dekat sini. Ayat ditanya tu dekat sini ya. Ada dekat bawah tu. Dekat ni ayat ni. Ni ayat muka surat nombor 9. Okey, yang mereka mengatakan wa nahnu nusabbihu bika bihamdika wa nuqaddisu lak. Jadi ada persamaan tak antara tasbih dengan nuqaddis dekat sini. Yang ni saya wallahu taala alam, saya memang tak ada ilmu nak kenapa mereka dah kata bertasbih dengan memuji, lepas tu mereka mengatakan pula wa nuqaddisu lak. Perkataan ni kan, ini adalah ucapan malaikat kepada Allah ketika mana mereka bertanya hikmah. Kenapa nak ciptakan khalifah di muka bumi? Untuk apa? Sedangkan mereka kata apa? Sedangkan kami sentiasa bertasbih dengan memujimu dan menyucikan dirimu. Jadi soalan tadi tanya, apa beza bertasbih dengan memuji? Okey, bertasbih dengan memuji dengan menyucikanmu. Wa nuqaddisu lak tu bezanya kat mana? Secara terperincinya saya wallahu taala alam. Saya tidak ada ilmu untuk jawab persoalan ini. InsyaAllah nanti saya akan rujuk semula kenapa para malaikat kata dah bertasbih dengan memuji Tuhan. Lepas tu diulang pula dengan perkataan wa nuqaddisu lak dan menyucikanmu. Okey. Jadi petang ni saya tak dapat nak jawab soalan yang dipertanyakan. Okey, ada pertanyaan lain? Ada persoalan lain? Boleh kita teruskan sedikit lagi? Boleh. Boleh ya? Tuan-tuan boleh teruskan lagi ya petang-petang macam ni ya? Okey, kita pergi sampai kedua je. Lepas tu kita berhenti. Saya memang sasarkan petang ni 1 jam lah cuti kan? 1 jam. Okey, kita mula tadi pukul 2.30. Biasanya saya akan mula lewat sikit lah. Taklah tepat 2.30 sebenarnya sebab kita nak bagi ruang untuk orang masuk juga. Masuk. Lepas tu baru kita mulakan. Nanti takut mula awal-awal takut ada yang terlepas maklumat. Okey, lepas tu kita beri, kadang-kadang kita nak sebut 2.30, kadang kita mula 2.35 tu al-maklum. Ada masa kita mula tepat jugalah. Okey, kita ambil sedikit lagi tajuk. Contoh ibadat para malaikat yang kedua adalah mereka solat. Mereka solat. Kalau sebut solat, mesti ada macam rukuk, sujud kan? Kita tengok. Siapa yang kata malaikat ni solat? Okey, kita tengok dekat sini. Kata Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Okey. Dia kata
ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersama dengan para sahabatnya, idh qala lahum, baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat. Salah satu pendekatan Nabi kalau dia mengajar, dia nak sampaikan mana-mana maklumat, kadang-kadang Nabi suka bertanya terlebih dahulu. Maka Nabi tanya, Nabi kata, tasma'una ma asma'? Nabi tanya, apakah kamu dengar apa yang telah aku dengar? Maksudnya waktu Nabi duduk dengan para sahabat tu, Nabi mendengar sesuatu. Maka Nabi tanya ke sahabat, kamu dengar tak apa yang aku dengar? Maka sahabat menjawab apa? Ma nasma'u min syai'in. Kami tak dengar apa-apa pun. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata, inni la asma'u atitas sama' wa la tulamu anta itta. Okay, Nabi kata, sesungguhnya aku telah mendengar suara gemuruh di langit dan tidaklah tercela melakukan perkara tersebut. Maknanya, langit ni dia memang berhak. Dia memang ada bunyi-bunyi di langit tu. Okey, mungkin itu salah satu daripada cara langit tu bertasbih. Okey, tuan-tuan, kita tak bincang langit bertasbih, tapi kalau kita belajar tema tasbih dalam Quran, kalau siapa-siapa belajar tema tasbih dalam Quran, salah satu makhluk yang bertasbih kepada Allah adalah langit. Tuan bayangkan, dahlah para malaikat yang berada di langit bertasbih kepada Allah. Langit itu sendiri bertasbih kepada Allah. Allah, hebatnya, agungnya Allah Azza wa Jalla. Lepas tu Nabi kata, tidak ada tempat sejengkal pun melainkan terdapat malaikat yang sedang sujud ataupun yang sedang berdiri. Sedang bersujud dan berdiri inilah para ulama menyebutkan maknanya adalah dikaitkan dengan mereka ini menunaikan solat. Bagaimana bentuk dia? Rakaatnya, wallahu a'lam. Wallahu ta'ala a'lam. Nanti kita akan belajar satu lagi hadis yang pasal Baitul Ma'mur, kita akan lebih jelas lagi. Yang para malaikat ni juga sebenarnya mereka juga pergi menunaikan haji. Mereka bertawaf di Kaabah yang ada di langit. Nanti kita akan bincang maklumat tersebut pada minggu yang berikutnya. Tapi kalau ada waktu lagi, insya-Allah kita boleh belajar lagi. Kalau tuan-tuan nak teruskan lagi, insya-Allah saya boleh. Tuan-tuan boleh ke nak sambung lagi? Boleh? Boleh. Larat petang-petang okey. Hadis yang kita baca ni sebenarnya adalah hadis riwayat At-Tahawi. Kau tanya, mana dapat riwayat ni? Ni adalah hadis riwayat At-Tahawi dalam Mushkil Athar dan At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, dan hadis ni ada disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah hadis as-sahihah. Okey. Dekat sini dapat jawapan kan? Okey, apa kata? Kita pergi sikit lagi boleh? Sebab waktu masih ada lagi kan? Kita habiskanlah nombor 3. Sebab dari kaitan dengan solat tadi. Okey, yang keempat ni kita mungkin buat minggu depan. Okey. Kita pergi yang ketiga. Apa bentuk ibadah mereka yang lain? Mereka ini menunaikan haji. Bagaimana bentuknya? Wallahu ta'ala a'lam. Jadi kita baca. Okey. Para malaikat, dia ada Kaabah di langit ke-7. Di sanalah mereka mengerjakan haji. Kaabah, inilah Kaabah yang dimaksudkan, inilah yang Allah memberi namanya Baitul Ma'mur. Okey. Mana dalilnya? Okey, ni dalilnya. Ketika kita baca surah At-Tur, surah At-Tur ayat nombor 4, kita akan jumpa
Allah Ta'ala berfirman, wal baitil ma'mur, wal baitil ma'mur. Wa dekat sini, wa. Sekejap. Wa dekat sini maknanya sebenarnya Allah bersumpah. Allah bersumpah demi al-bait al-ma'mur. Kalau Kaabah di Mekah kita panggil dia Baitullah, rumah Allah. Tapi ada satu Kaabah di langit yang ketujuh yang dipanggil Baitul Al-Ma'mur. Okey. Nama dia, istilah dia Baitul Ma'mur. Ayat Quran ni. Okey. Betul ke itu Kaabah? Okey. Mari kita baca rujukannya dalam hadis riwayat Bukhari. Okey, boleh buka hadis tu nombor 3207. Okey. Apa sabda Nabi SAW? Ini pun hadis ni kita dah gunakan, kita pernah baca, kita menggunakan hadis ini untuk menyatakan berapa ramai malaikat Allah. Tapi waktu tu kita tak kupas Baitul Ma'mur dengan panjang lebar. Sebab kita fokus kepada, kalau orang tanya, maksudnya salah satu dalil yang menunjukkan berapa jumlah para malaikat, salah satunya hadis ni diguna pakai. Yang mana sabda Nabi SAW, aku dinaikkan ke Baitul Ma'mur. Ini ketika Isra' dan Mi'raj. Okey, aku naik ke Baitul Ma'mur. Aku pun bertanya kepada Jibril tentang Baitul Ma'mur ni. Apa jawab Jibril? Hadza Baitul Ma'mur. Jibril kata, ini adalah Baitul Ma'mur. Okey, lepas tu Jibril terangkan. Yusalli fihi, dia kata, malaikat mengerjakan solat di dalamnya. Bila? Kulla yaumin, setiap hari. Setiap hari. Setiap hari dekat Baitul Ma'mur ni ada malaikat yang mengerjakan solat di dalamnya. Berapa ramai malaikat? 70,000 malakin. 70,000 malaikah. 70,000 malaikat. Dia pergi dekat Baitul Ma'mur, langit yang ketujuh. Kalau orang tanya mana tahu kita langit ketujuh? Sebenarnya ada hadis lain yang kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dia bersandar dekat Baitul Ma'mur tu. Cuma saya tak bawa hadis tu dalam nota. Okey. Jadi 70,000 malaikat mengerjakan solat di dalamnya. Apabila mereka selesai solat, mereka tak datang dah kembali ke Baitul Ma'mur ni, tetapi akan datang grup yang lain selepas mereka. Cuba tuan bayangkan. Setiap hari, langit yang ketujuh, ada satu Kaabah namanya Baitul Ma'mur, 70,000 malaikat mengerjakan solat di dalamnya. Lepas tu, 70,000 malaikat tadi, dia dah tak datang dah ke tempat itu, digantikan pula dengan malaikat yang lain. Setiap hari. Agak-agak berapa jumlah para malaikat? Tak terkira kita. Lepas tu, kita belajar tajuk ni, kita belajar tentang alam langit sebenarnya. Kan? Alam langit. Yang selama ni Allah selalu suruh kita tengok langit, tengok langit, tengok langit. Rupa-rupanya di langit tu ada satu kerajaan yang sangat agung, yang sangat besar. Okey. Sekarang kita tengok apa tafsiran Ibnu Katsir. Okey. Kita sekurang-kurangnya tuan-puan ingat ya, kita perlu sekurang-kurangnya merujuk kitab tafsir bagi menyelamatkan kita daripada mentafsirkan ayat Allah secara salah. Okey, jadi kita tengok apa kata Ibnu Katsir. Ibnu Katsir dia kata,
Mereka, ingat ya, mereka kat sini para malaikat. Mereka beribadat di dalamnya dan bertawaf di sana sebagaimana penduduk bumi bertawaf di Kaabah mereka. Sebab tu saya kata tadi dekat dalam nota tu kita tulis buat haji. Haji ke umrah, wallahu a'lam. Okay, mereka bertawaf. Seperti manusia bertawaf dekat Kaabah. Macam tu juga Baitul Ma'mur yang merupakan Kaabah bagi penduduk langit ketujuh. Oleh kerana itu, di sana ditemui Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah, sedang menyandarkan belakangnya ke Baitul Ma'mur. Ni sebenarnya dia ada hadis lain, tapi saya tak bawa hadis tu. Yang Nabi jumpa Nabi Ibrahim sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu adalah Kaabah. Okey, kenapa Nabi Ibrahim bersandar dekat Kaabah? Jawapan dia adalah kerana Nabi Ibrahim telah membina Kaabah di muka bumi, maka sudah pasti pahala yang Allah beri itu sesuai dengan amal yang dia buat. Maknanya Nabi Ibrahim kan dia yang membangunkan Kaabah bersama anaknya Nabi Ismail alaihi salam, maka balasan yang Allah beri juga dia dapat balasan dari sudut Kaabah itu. Maka kata Ibnu Kathir, pada setiap langit terdapat bait, iaitu rumah ibadah, yang mana di dalamnya para penghuninya beribadah dan mengerjakan solat. Sedangkan yang terdapat di langit dunia, langit dunia ni maknanya langit yang paling hampir dengan kita. Dia kata, sedangkan yang terdapat di langit dunia disebut namanya Baitul Izzah. Wallahu a'lam. Okay, ini hanyalah pendapat Ibnu Kathir. Kebanyakan ulama kata macam tu. Maknanya macam ni. Dia kata, setiap langit, tengok, setiap langit terdapat satu Kaabah. Bait tu maknanya seperti Kaabah lah. Langit 6 ada, 5 ada, 4 ada, 3 ada, 2 ada, 1 pun ada. 1 tu yang dipanggil langit dunia. Ni kita telah kupas dekat Tadabbur Suratul Mulk, yang Allah memanggil langit paling dekat dengan kita, dia panggil apa? Dia panggil langit dunia. Sama'id dunia. Langit dunia, langit yang paling hampir dengan kita. Semua ada Kaabah. Dan kata Ibnu Kathir, Kaabah di langit dunia itulah namanya adalah Baitul Izzah. Wallahu a'lam, yang dekat ulasan bahagian ni, yang ulasan yang sampai pada bahagian ini adalah pendapat Al-Imamu Ibnu Kathir, tidak didokongi dengan mana-mana ayat Quran dan hadis. Sebab tu Ibnu Kathir dia cakap dekat belakang ni, dia kata apa? Dia kata wallahu ta'ala a'lam. Dia kata wallahu a'lam. Dia kata. Tapi langit ketujuh yang Kaabah ni memang iya. Dalil dia. Okey, sudah selesai. Cuba kita renung-renungkan, ambil masa ingat, baca balik tengok. Kita bayangkan kalau kita tengok orang buat ibadat haji kan, ramai orang tawaf dekat Kaabah, dekat Mekah kan. Itu hanya dibuat setahun sekali. Bayangkan kalau Kaabah yang ada di langit ketujuh namanya Baitul Ma'mur. Dan jika benarlah pendapat kata langit 6 pun ada satu Kaabah, langit 5 pun ada satu Kaabah, bayangkan tuan-tuan dan puan-puan. Hebat tak kerajaan Allah? Agungnya Allah Ta'ala, besarnya Allah, mulianya Allah, sucinya Allah. Jadi nanti kalau siapa yang akan ikuti kelas Riyadhus Shalihin, ada satu hadis. Nanti kita akan baca hadis Qudsi. Hadis tu ada juga dalam salah satu hadis 40 An-Nawawi, ada satu hadis tu. Kalau kita baca dia, Allah Ta'ala kata macam, Allah Ta'ala bagi tahu, kalau siapa-siapa taat kepada Allah, dia bukan menambahkan keagungan Allah. Siapa-siapa yang, maksudnya Allah Ta'ala ni dia tak perlukan mana-mana makhluk dia pun. Kalau kita buat jahat sekalipun, dia tak gugatkan kerajaan Allah. Kalau kita buat baik pun, Allah tidak memerlukan ibadat para hamba dia. Lepas tu kalau kita minta macam-macam, tidak mengurangkan mana-mana pembenaran Allah. Jadi kita belajar tajuk malaikat ni, kita dapat macam
kita dapat lagi contoh. Patutlah Allah Ta'ala ni hebat kan. Jadi kita dapat lagi tentang para malaikat. Tuan-tuan, malaikat yang kita belajar ni, ada beberapa malaikat kita akan jumpa dia semasa di alam kubur. Waktu kita nak meninggal, kita akan jumpa dengan beberapa malaikat. Waktu roh kita dibawa nanti naik ke langit, jumpa lagi dengan malaikat. Waktu di hari akhirat sudah pasti, kita akan bertemu dengan para malaikat. Kita belajar dekat dunia, kita beriman tentang kewujudan para malaikat, para ibadat para malaikat. Moga-moga nanti di hari akhirat, moga-moga para malaikat ini merupakan salah satu sumber pemberi syafaat kepada kita. Malaikat ni bagi syafaat, tuan-puan. Dia bukan hanya manusia, tapi malaikat pun boleh memberikan syafaat kepada kita semua. Moga-moga kalau kita dapat, kalau kita kena ingat syafaat ni juga besar dalam syurga. Orang lain semua dapat tingkatan yang tinggi dalam syurga, kita rendah je. Tetapi dengan syafaat para malaikat, moga-moga dinaikkan darjat kita semua di dalam syurga. Malaikat Raqib dan Atid, dia catat hari ni jam 2.30 sampai dekat pukul 4 kan, dia buat apa, sengkang mata dia kan, terhangguk-hangguk dia kan, kadang punyalah dia nak belajar kan, menguap dia. Malaikat catat semua-semua tu. Allah bagi ganjaran. Kita tak rugi apa-apa, kita tak rugi sedikit pun sebenarnya, kerana Allah akan memberikan kita ganjaran di atas susah payah kita belajar pada setiap minggu. Moga-moga kita dapat menambahkan rasa takut kita kepada Allah. Takut itulah yang bawa kita kepada mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, kita dah habis pada perkara yang ketiga. Keempat tu nanti rasa takut para malaikat ni, ini kita kena sambung pada minggu hadapan, insya-Allah. Baik. Okey, saya jawab mana-mana soalan dekat chat dulu. Okey, malaikat ni ada solat berjamaah macam kita juga. Wallahu a'lam. Adakah mereka buat sah tu maksudnya nanti akan ada satu imam, ada makmum? Sebab kita faham solat berjemaah ni kena ada imam dan kena ada makmum, lepas tu makmum buat dalam saf. Malaikat berbaris-baris buat saf itu sudah pasti. Tapi adakah mereka ada imam? Wallahu ta'ala a'lam. Itu saya tidak mengetahui, saya tidak ada ilmu dalam bab tu. Baik, ada pertanyaan lain? Tak ada. Okey. Ada pertanyaan secara verbal? Sebelum kita tangguhkan pengisian kita pada petang ini, dapat nota yang diedarkan? Nota untuk petang ni dapat tak? Dapat. Alhamdulillah. Okey. Kalau tak ada pertanyaan, kita berhenti setakat ini. Jadi tolong tuliskan tarikh berapa hari bulan dekat nota tu. Kita belajar apa, nanti kita sambung minggu depan dengan contoh ibadat yang keempat. Dia sampai keempat je. Lepas tu kita akan masuk bab nombor 5, insya-Allah. Okey ya. Kita sambung nanti insya-Allah. Jadi saya mohon ampun, saya mohon kemaafan di atas sebarang kekurangan, kelemahan. Yang sempurna itu sudah pasti dari Allah Azza wa Jalla. Saya manusia yang biasa, ada banyak kelemahan kekurangan. Mohon diberikan teguran, mohon diberikan nasihat, mohon diberikan pandangan. Jadi kita mohon rahmat dari Allah, mohon hidayah taufik dari Allah untuk kita menyambung pengisian kita pada minggu hadapan dan kita dapat meneruskan ke semua tajuk-tajuk yang telah pun kita cadangkan. Ya, moga-moga kita dapat habis 10 bab ya, insya-Allah. Okey, maknanya kita akan sambung
kelas kita ni sehinggalah bab yang ke-10 habis. Cuma saya tidak dapat nak mensasarkan bulan tahun depan, bulan berapa kita akan habis. Wallahu ta'ala alam. Sebab dia bergantung kepada penerangan, bergantung kepada persoalan yang dijawab dan sebagainya. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan dan puan. Kita sudahi majlis ilmu kita dengan kita bertasbih, memuji Allah Azza wa Jalla. Moga-moga Allah mengampunkan mana-mana kekhilafan, kesalahan kita sepanjang kita berada pada majlis ilmu ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.